الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat lagi sama-sama kita hidup dalam dua nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, dari keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, atba' tabi'in, alim ulama, tuan-tuan guru yang telah menyambung risalah dakwah sehingga sampainya Islam kepada kita pada hari ini, alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh yang kuasa surau, para asatizah, pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah hari ini kita nak masuk bab pada membincangkan tentang membina akhlak anak-anak. Yang pertama saya bagi tahu siap hari ini kuliah ngam-ngam isyak je lah. Kami ada sidang media pukul 9. Dia pakai lain malam ini. Ngam isyak saya terpaksa berhenti malam ni insyaAllah. Dalam kuliah yang lepas kita dah sebut bagaimana Nabi SAW memberi satu suri tauladan yang sangat baik. Nabi tunjukkan sikap Nabi ketika berdepan dengan ancaman daripada manusia, yang mana sifat ancaman itu bukan sekadar pada lisan tapi juga pada fizikal. Orang bukan takat maki Nabi, tapi orang baling Nabi dengan batu, kayu, najis dan seumpama dengannya. Akan tetapi ketika mana Nabi SAW duduk dengan para sahabat dalam keadaan yang penat dan letih, mereka bertanyakan kepada Nabi apa yang sewajarnya dilakukan kepada puak ini. Nabi hanya mendoakan kepada mereka, Allahumma ighfir li qaumi. Nabi doa ni li qaumi, sebab kaum aku, iaitu kaum Nabi SAW. Kalau kita nak doa Allahumma ighfir li ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan kaum aku ini, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Itulah doa yang Nabi bacakan. Walaupun sekejam-kejam penduduk Taif pada masa tersebut, Nabi balas dengan doa yang sangat baik. Kita ni kalau orang buat jahat nak balas baik payah dah. Tapi Nabi balas dengan doa Allahumma ighfir li qaumi. Itulah sebesar-besar doa yang diungkapkan, yang agak berat dan mungkin mustahil sebahagian kita untuk mengungkapkan kepada orang yang menzalimi kita. Ala kulli hal, itu kita dah sebut dalam kuliah yang lepas. Dan hari ini kita masuk pada bab membina akhlak anak-anak. Kenapa yang ni datang pada bahagian yang ketiga? Sebab bahagian pertama, kedua cerita diri, cerita hati kita dulu. Cerita bagaimana nak bimbing pula diri dengan guru yang betul, sahabat yang baik, dan seumpama dengannya yang kita sebut dalam kuliah yang lepas. Barulah boleh masuk bab membina akhlak anak-anak. Sebab kita dah mulakan dengan diri kita. Tapi syukur untuk kita sebut bahawa bukanlah tunggu kita tu sempurna sungguh baru boleh cerita didik anak. Kalau tunggu sempurna sungguh pakat tak terdidik, maka ia berjalan, cuma bermula dengan diri kita. Fa'alam, ketahuilah, kata Musani rahimahullah ta'ala, bahawa usaha untuk melatih anak-anak agar mereka memperoleh didikan yang baik serta akhlak yang mulia adalah termasuk antara perkara terpenting dan wajib dilaksanakan dengan sebenar-benarnya dan tidak boleh dilalaikan sedikit pun. Sebut sebenar-benarnya ini dengan wazannya agama. Nak didik anak dengan sebenar-benar didikan, tidak dapat tidak didikan agama. Lain tak boleh. Ustaz, anak saya dah besar, saya nak bagi dia berfikir sendiri untuk dia buat keputusan hidup. Tak boleh. Fikir sendiri tu boleh, tapi wazannya, timbangannya adalah agama. Dia nak pakai apa, nak berkawan dengan siapa, nak pergi mana, boleh. Tapi timbangannya yang akan mengimbangkan dia adalah agama. Lain tak boleh. Dan anak itu ketahuilah akanmu adalah amanah. Inna hadza taklif. Dia adalah tanggungjawab yang akan dibebankan ke atas kita. Dan satu hadis daripada Ibn Umar yang selalu kita dengar, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu ini akan menjadi pemimpin, ketua, kepala, dan kamu akan dipertanggungjawabkan ke atas apa yang kamu pimpin, antaranya anak. Sebab itu disebut inna hadza taklif. Dia adalah tanggungjawab. Dan ia juga merupakan pinjaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuanya. Allah bagi pinjam. Nabi bila Allah nak ambil, boleh sama ada Allah ambil dia dulu ataupun kita dulu. Sebab tu ada di kalangan kita yang anak meninggal dulu. Ada di kalangan kita yang ibu ayah pergi dulu.
Mana-mana Allah nak ambil, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai masa, habis Allah cabut pulang balik. Cuma selagi mana ada di atas muka bumi, maka tanggungjawab mendidik itu menjadi bebanan ke atas kita. Dan antara tipu daya dunia ni apa? Mal wal banun, harta benda dan anak pinak. Bukan senang. Sebab tu kita jangan terus kata 100% kalau anak macam ni mak ayah hancur. Tak. Betul ada anak masalah, cek mak ayah memang masalah. Tapi ada juga yang mak ayah ni salih ni salih. Maka ujian untuk dia. Sebab orang yang hebat ni ujian yang hebat untuk dia. Maka apa kita nak buat? Jangan sibuk prejudge. Tapi kita kena bantu bimbing pandu mereka. Baca kisah Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana sampailah ke hujung hayat baginda. Sampailah hujung hayat anaknya. Nabi Nuh tak wafat lagi masa tu. Hujung hayat anaknya tu dalam keadaan masih menentang agama Allah, dia masih panggil dengan panggilan yang baik. Dia panggil untuk irkaman, dia kata mari duduk dengan aku. Yang ni beriman kepada Allah, jangan ikut iblis syaitan, jangan ikut mengkufurkan Allah. Tapi anak dia tak ada. Maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi usaha mendidik jangan henti. Maka jangan kata ustaz saya ni surau mari dah, semayang dah, Quran baca. Tapi anak saya ni tak tahu ustaz. Usaha mendidik antara dua, kita mati atau dia mati, baru habis. Kalau kita mati dulu selesai, kalau dia mati dulu pun selesai. Lepas tu doalah yang baik-baik ke atas mana yang pergi dulu tu. Banyak lagi lah kalau kita buka dalam tafsir surah Luqman, baca pesanan Luqman yang banyak kepada anaknya dan baca apa implikasi kepada si anak tadi. Nak cerita bahawa jangan kita sibuk nak hukum orang. Baik. Seterusnya, kata musannif lagi, hati anak-anak ini yang masih suci merupakan satu jauharan yang bernilai tinggi, yang penuh harapan memandangkan keadaan jiwanya yang masih kosong sama sekali. Sebab tu anak ni dia putih elok bersih waktu lahir, maka yang mencorakkan adalah kedua orang tua dia. Sama ada dia yang jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusani, mana-mana lah, Yahudi, Nasara, Majusi, atas apa yang dicorakkan kepadanya. Cuma bukan hak kita untuk kata kalau dah corak confirm jadi. Tak. Nak jadi tak jadi itu kita serah pada Allah. Selepas kita usaha, azamta fatawakkal ala Allah. Tapi ingat tawakal dengan iltizam dulu. Kalau tak ada iltizam, tak ada komitmen, tak ada usaha, tiba-tiba tawakal tak jadi. Anak dah boleh lahir, lantak dia nak pakai macam mana, nak dengar apa, nak buat apa, nak makan apa. Bila besar kita mahu, ya Allah Ustaz, anak saya ni teruk, macam mana lah. Saya tawakal je lah kot. Pernah ajar ngaji Quran? Dah. Semayang? Dah. Tutur aurat? Dah. Halal haram? Dah. Itu salah kita lah. Tapi kalau telah diberikan segala-galanya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita dah usaha. Azamta baru fatawakkal ala Allah. Dan mereka ini, kata musannif rahimahullah ta'ala, hati anak ini bagaikan satu kertas yang belum tergores sedikit pun oleh apa-apa yang boleh digores ke atasnya. Dalam hadis tadi Nabi sebut mak ayah lah, fa'abawahu, mak ayah dia ni lah akan mencorakkan anak-anak ini sama ada Yahudi, Nasara, Majusi. Dalam hadis tu pun sahabat ada tanya, kenapa sebut Yahudi, Nasara, Majusi, Islam mana? Nabi sebut fitrah tu sendiri adalah Islam. Sebab semua anak ni lahir putih bersih, dia duduk dalam fitrah beragama, yakni Islam. Tapi lepas corak jadi kot lain lah. Mereka menerima apa sahaja bentuk yang digoreskan dan apa sahaja yang digambarkan di dalamnya, malahan dia akan cenderung kepada sesuatu yang diberikan kepadanya. Sebab tu kalau kita tengok, antaranya kami boleh sebut guru kami Tuan Guru Haji Saleh Musa. Ayah beliau adalah Tuan Guru Haji Musa. Ayah Tok Guru sambung kat anak. Tok Kenali rahimahullah, seorang awliya Allah yang ada di tanah Melayu. Anak dia 4 orang, 4 Tok Guru. Mana susur galur itu turun daripada ayah yang menjaga hubungannya, tuntutan dan apa yang datang dari Allah. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Itu asas prinsip. Tapi ada juga orang-orang yang hebat, Allah uji anak dia masalah. Tak apa ujian untuk dia sebab dia orang yang hebat. Mudah-mudahan pahala. Mana tahu lepas dia tak ada anak berubah. Ataupun ketika dia ada lagi anak berubah, kedua-duanya beroleh kebaikan. Baik, bas. Dan mereka ini menerima apa sahaja dan dia akan cenderung kepada sesuatu yang diberikan kepadanya secara istiqamah. Orang yang konsisten dapat benda tu dia akan suka. Kita bagi contoh orang yang tak minat bola.
Tapi kita paksa dia tengok. Lama-lama bila keluar berasa nak tengok juga. Orang yang minat, orang yang tak minat apa lagi? Tak minat makan petai. Petai busuk lah, petai. Lagi sekali tak minat, 2 kali tak minat. Lama-lama sedap juga. Lepas tu pakat jalan. Dah. Saya minat petai. Sambil-sambil duduk saja ratah boleh. Saya minat sungguh. Petai lah, lain-lain juga. Tapi nak mari mengajar tak boleh makan. Makruh semayang benda yang berbau. Baik. Dan kecolongan ini kenapa? Kita tak boleh biar. Sebab kalau biar dia akan menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi i'tiqad, pegangan, kepercayaan. Itu bahaya. Itu yang bahaya. Mula-mula dia ikut je. Macam ya je. Macam okey. Macam-macam tu mula-mula je. Lama-lama dia makin yakin. Dia mula ainul yaqin. Lama-lama haqqul yaqin. Yang bahaya bila haqqul yaqin tak boleh ubah. Dia kata tu. Sebab tu orang yang dah macam ni akhirnya sakit. Golongan-golongan ni banyak. Di Selangor pun macam-macam yang ada. Cuma Alhamdulillah Allah zahirkan satu persatu lah. Antaranya hari inilah Majlis Agama Islam Selangor kan, semalam menang dalam mengekalkan fatwa mereka bahawa SIS sesat dengan ajaran yang macam-macam pelik-pelik. Sebab apa? Dia dah sampai haqqul yaqin. Mereka i'tiqad yang mereka buat ni betul. Maka nak argue lah, walaupun yang keluarkan tu mufti, keluar tu orang yang dah authority, tapi argue. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada sebarang bentuk perkara yang boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma amin. Baik. Oleh sebab itu kata musannif, apabila si anak tadi dibiasakan untuk mengamalkan apa-apa yang khairan min, apa-apa yang baik daripadanya, dia kipas kuat duduk terbang. Apa yang baik daripadanya, dan diberikan pendidikan ke arah itu, tentulah dia membesar bersama dengan kebaikan tadi. Dan natijahnya mereka sentiasa mendapat kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Anak ini kena ingat Nabi sebut idza mata ibnu adam, bila matinya anak Adam inqata amaluhu illa min thalath. Habis putus semua benda kecuali 3. Antaranya kita nak apa? Waladun salihun. Anak je tak cukup. Tapi kena anak yang saleh. Kemudian anak saleh je tak cukup, mesti doakan. Tak doa tak sampai juga. Maka nak didik dia biasa dengan doa, nak didik bagi dia jadi saleh. Ia bukan proses lahir-lahir jadi. Tu Imam Masjid Negeri Shah Alam, keluar perut mak dia bukan baca Quran, nangis ke? Mufti Negeri Selangor, keluar perut mak nangis, sama lah. Sebab manusia sifat dia ghalib, keluar perut mak nangis. Adalah 2-3 kes keluar diam. Doktor pun tepuk-tepuk, baru menangis balik. Tak pernah pergi jumpa keluar baca Quran. Keluar a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Masuk Islam doktor. Keluar baca Quran, tak ada. Nak cerita semua pada kadar kedudukan yang sama. Akan tetapi apa yang dicorakkan ke atasnya akan memberi bekas. Seterusnya, mendatangkan natijah padanya, yakni kesejahteraan dunia, kebaikan. Dia dapat semua benda yang baik di sisi Allah di atas dunia. Baik di sisi Allah bukan bentuk pada barang-barang yang sifatnya material semata, duit nampak, kedudukan nampak, tapi akhlak yang baik. Hidupnya mulazamah dengan Al-Quran, yang mulazamah dengan majlis ilmu, yang mulazamah dengan suhbah kepada guru-guru. Kita nampak benda tu, subhanallah. Dan juga yang paling penting adalah apa dia? Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika pulang bertemu dengan Allah, yakni di yaumul baqa, pada hari yang kekal, hari akhirat. Yang ni lebih besar. Sebab pada mahsyar ini kita nak jumpa Allah Taala, nak hisab satu-satu amal buat kita, hisabnya panjang. 50,000 tahun paling kurang tempoh kita kat sana. Maka berusaha jawablah kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kita nak bawa bekal yang paling baik. Dan kedua orang tuanya, yang ni kita nak mudah-mudahan, dan semua pendidik. Yang ni saya suka sebut, kalau program dengan guru-guru saya sebut. Sama ada kedua orang tuanya dengan makna ayahnya, ataupun ibunya, ataupun siapa yang mendidik mereka. Ada orang duduk dengan tok, ada duduk dengan nenek, ada dengan penjaga dan sebagainya. Pengajar serta pengasuhnya turut memperolehi pahala yang sama, insya-Allah. Sebab tu saya seronok tengok kan, bila balik rumah anak-anak kita, nak tidur malam, kita suruh kakak tidur. Dia kata apa? Baca al-Mulk dulu. Dia suruh kita baca al-Mulk. Dan kakak baca dah, kakak dah hafal. Siapa ajar? Cikgu ajar kat sekolah. Masya-Allah, besar pahala cikgu tu. Ayah ustaz tapi ajar anak cikgu juga dah. Dia pergi sekolah pagi, petang mau balik. Balik ngapai siap dah. Cuma saya pastikan anak ni, tuan-tuan, macam saya sebut selalu, saya ulang, pastikan setidak-tidaknya suratul Fatihah anak tertib biiznillah sebab kita ajar. Sepanjang hidup sekurang-kurangnya sehari 17 kali dia baca, pahala sampai. Sepanjang hidup dia semayang,
Kalau dia sembahyang fardu je, kalau sunat lagi apa lagi? Allah. Biarlah suratul Fatihah permulaan dia reti, kita ajar. Atau kalau dah orang lain terajar dulu, kita panggil dia betulkan. Tok Imam kita ada, masya-Allah. Tok Imam kita bacaan sangat baik, fusahanya baik, orangnya suara sedap, bertaranum kan. Pergi betul jumpa Tok Imam, betulkan Fatihah dengan dia. Kemudian balik panggil anak, cek. Tak kira anak umur 40 pun, mari jap. Ayah nak tengok Fatihah betul tak? Suruh dia baca. Salah kita betulkan. Selepas itu sepanjang dia buat, insya-Allah ada saham pahala untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Nabi sebut, jika anak itu sejak kecil lagi sudah dibiasakan dengan keburukan dan dibiarkan begitu sahaja tanpa menghiraukan pendidikan dan pengajaran ke atasnya, seolah-olah seperti memelihara binatang. Allah sebut dalam Quran, orang yang tak ikut agama ni ulaika kal an'am, macam binatang ternak je, balhum adall, malah lebih teruk. Ni ada ni ada yang kita risau dan kita minta jauh dari Allah, jangan masuk kita dalam kategori tersebut. Hidup macam dalam Islam, nama Islam, tapi Allahu Akbar. Tapi Musa sebut awal tadi, jika anak itu daripada kecil dah dibiasakan dengan keburukan, dibiasakan sama ada af'al tu daripada dia ataupun daripada suri tauladan orang tu. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahul mithlu amsalihah. Orang yang buat benda jahat, orang tiru ikut dia. Ayah minum arak, anak ikut. Sama ke ayah serokok, anak ikut. Bab ni boleh sebut sekali, lama-lama orang lari balik. Sama lah, ayah serokok, anak ikut. Pakat tumpang seorang sikit. Apatah lagi jika tak peduli langsung. Kita tak buat depan anak, tak buat di rumah, tapi kita tak peduli langsung. Dia semayang tak semayang, ikut suka. Saya suka pesan kat mak-mak kat belakang. Ni ibu-ibu muslimat dia di belakang. Kita ubah sikit perkataan waktu nak tidurkan anak malam hari. Kataan yang biasa kita sebut, ayah ni pasal memang jarang cakap. Kita tindakan yang banyak. Jalan pang sekali anak ikut dah. Ibu-ibu tak suruh anak tidur malam, tukar sikit perkataan yang dah selalu kita guna. Saya pesan sentiasa kepada isteri saya, jangan sebut kakak pergi tidur esok sekolah. Sebab apa? Ibu-ibu boleh tengok kesan dia hari cuti, pukul apa dia bangun. Lagi tak start kartun, dia tak bangun. Ajar anak, biasakan dalam kepala dia daripada kecil. Kakak pergi tidur, esok nak solat subuh. Pergi tidur, esok nak, sebab hari cuti ke sekolah ke subuh ada. Sekolah ni ada hari yang dia tak ada. Bangunan tu ada, pada sekolahan tu tak ada. Bukan hari Sabtu tengok sekolah hilang. Dah kan? Tapi biasakan dengan solat subuh. Dan selagi mampu gerak. Cuba buat. Saya tengok ramai masya-Allah di surau kita pun. Di sini saya tak nak kuliah subuh, tak pasal. Surau saya pun masya-Allah tengok. Dukung anak mari tak baring, ibu budak kecil tak baring atas lantai. Dia kan mayang pun kan sedar. Tak apa, biasa kan. Esok besar dia reti insya-Allah sebab kita telah buat. Dia jadi bi'ah. Kebiasaan. Macam kita lah, dulu muda-muda tak pakai kepiah. Rambut belah tengah, sikat tepi macam-macam gaya. Kalau keluar rumah tak sikat rambut, rasa tak boleh. Sebab apa? Sebab kita dah terbiasa sikat. Bila umur meningkat, bukan tua dah. Umur meningkat, tak boleh sebut tua kan. Kalau guru saya dia sebut apa? Remaja purba. Dulu remaja, sekarang dah purba kan. Kita pakai kepiah pula. Kalau keluar rumah tak pakai kepiah, kita rasa apa? Oh, rasa tak boleh. Tadi kepiah aku mana ni kan? Sebab saya pun benda tu ada dah. Bila dah jadi kebiasaan, dia susah untuk tinggalkan. Maka dengan anak begitu, biasakan dia dengan sembahyang, biar sampai tahap kalau dia tertinggal sembahyang, berasa tak sedap. Tertinggal je rasa gelisah. Walaupun terlupa. Dia duduk malam, rasa tak sedap lah. Apa tak cukup? Rupanya isyak tak sembahyang. Biar berasa begitu. Baik. Dan kalau kita biar, maka akibatnya anak itu akan fatal, celaka atas mereka, dan rosak binasalah akhlaknya. Dan permulaan rosaknya manusia adalah dengan permulaan rosaknya hati dan jiwa mereka. Dan dosanya tentulah dipikul juga oleh orang yang bertanggungjawab memelihara dan mengasuhnya. Dosa dia buat satu bab, tapi dosa kita tak mendidik dia, kita tanggung. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala telah berpesan kepada kita dalam surah At-Tahrim, surah yang ke-66 pada ayat yang ke-6. Ayat ni masyhur. Cerita bab pendidikan anak, biasa baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya akhir ayat, sadaqallahul azim. Ayat panjang. Wa quduhan nas wal hijrah, panjanglah cerita tentang bahan bakar dia daripada apa. Tapi Allah kata apa awal tu? Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang beriman. Allah panggil. Sebab tu kata para mufassirin, antaranya Imam Ibnu Katsir,
Bila mana-mana ayat Allah mula dengan ya ayyuhallazina amanu, buka telinga. Biasa lepas tu datang arahan Allah. Antara Allah arah apa? Qu anfusakum. Pelihara, selamat, jaga, perhati, tengok elok. Anfusakum, diri kamu. Wa ahlikum. Ahlikum ini ada beberapa tafsiran, antaranya keluarga, hatta kepada sekalian anggota masyarakat dan seluruhnya. Daripada apa? Nara, api neraka Allah. Tak mau masuk api neraka Allah, maka nak buat apa? Buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Tegur mana yang tak baik, perbaiki mana yang dah elok nak dielokkan, kita buat. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita ajak juga orang kepada perkara-perkara yang sedemikian. Bahkan ni kena orang depan pula, tadi orang belakang ni. Seorang ayah tentunya akan menjaga anaknya dengan rapi agar tidak disentuh oleh api dunia. Tak ada ayah yang sanggup balik rumah, lapar malam ni nak keluar beli makan, malah goreng anak je. Ada? Tu kanibal dulu kan. Jika demikian, maka kewajipan, telefon dah, baru 8.20 kejap. Orang suruh saya imam isyak kat sana, dekat Karangkeram je. Lepas tu pukul 9 ada, kita buat influencer conference. Sebab apa? Sebab sekarang ni ramai sangat generasi muda yang ikut orang yang pelik-pelik kan, artis yang macam-macam. So kita kumpulkan figure-figure yang besar tapi terkenal kerana ilmu, kerana benda-benda macam tu. Kita kumpul malam dekat Karangkeram. Itu adalah kita punya conference kejap lagi. Telefon dah, tunggu jap. Sikit ni, sampai sikit ni. Maka perlulah juga untuk diselamatkan anaknya tadi, memelihara akannya daripada disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, malah bahkan ia lebih utama dan perlu lebih diperhatikan. Sebab itu kalau kita tengok guru-guru di sekolah, Masya Allah, yang ini kita kagum, berhempas pulas, bukan sibuk nak mengajar semata-mata, memang tu dah tanggungjawab, tapi dia sibuk juga nak perbetul akhlak belajar, buat program tu, ceramah ni, pesan ni, nasihat ni, kaunseling lagi, macam-macam. Kenapa? Nak bagi perelok akhlak. Sebab akhlak ni juga cerminan paling besar atas diri manusia. Sampai ada orang kata walaupun bunyi kasar tapi itulah hakikat. Bodoh tak apa, tapi biar beradab. Jangan cerdik tapi akhlak dan adab tak ada, tak guna. La yuntafa'u bihi, tak ada manfaat. Tapi yang lebih baik adalah pandai dalam ilmu, pandai juga, hebat juga dalam adab dan akhlak. Masya-Allah. Dan Musannif sebut kepada kita antara cara memelihara daripada api di akhirat nanti ialah dengan memberikan didikan, ajaran dan latihan yang baik yang semuanya ditunjukkan dan untuk tujuan memperoleh budi pekerti yang baik, husnul khuluqi atau akhlak yang baik. Maka si ayah khususnya wajib menjaga anaknya agar tidak bergaul dengan kawan-kawan yang jahat. Jangan dibiasakan dengan kesunakan yang melalaikan, benda-benda yang lara. Benda ni Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun. Kita dah baca dalam beberapa kuliah yang lepas. Pada ayat yang keempat dan kelima tu Allah sebut. Bermula ayat keempat tu lagi, dah cerita dah kena buat apa. Walladzina hum li furujihim hafizun. Sebelum tu Allah cerita walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Semua tu untuk apa? Untuk elak daripada benda-benda ni. Dan jangan pula diajarkan kepadanya berhias yang melampau, yakni dengan perkara yang tidak sepatutnya atau apa sahaja yang akan menimbulkan keborosan padanya. Dan berhias ini juga termasuk pada benda-benda roh, yang ini diperhiaskan dirinya dengan akhlak yang tidak baik, bahasa yang tidak baik, maki hamun dan sebagainya. Ini kena jaga. Maka bila sebut bab ni barulah kita faham kenapa hari itu kita dah sentuh. Benar tanggungjawab atas anak ni pada ayah. Daripada semula-mula tanggungjawab. Mak ni tanggungjawab dia lahirkan anak. Bila dia dah lahir, nak bagi nama pun tanggungjawab tu adalah tanggungjawab ayah. Cuma tak payahlah bergaduh. Ni dia silap faham gaduh. Bini kata, bang saya rasa buah nama Amirul kot. Awak tahu tak, tanggungjawab bagi nama saya, nama tu saya. Awak tu sudah sibuk. Bergaduh bini kita, bang sedap cakap saya mengandung lama, beranak sakit. Tu bincang lelok. Cuma nak cerita besarnya tanggungjawab sampai tahap daripada bagi nama lagi. Nama teruk habislah. Sebab itu panggilan dia jadi doa pada anak setiap hari. Sebab tu nak pilih nama ni tuan-tuan, janganlah pilih nama yang susah sangat, yang belit-belit. Allah. Yang ni fenomena biasa. Cuti sekolah je orang kahwin. Duk kejap lagi cuti bulan 3 adalah WhatsApp, ustaz saya nak buat nama anak ni, okey tak? Kita nak baca pun tak tahu nak baca macam mana. Terserahlah, banyak nama yang baik kan? Ambil nama-nama yang baik. Antaranya kita boleh ambil dalam ayat tadi. Mana? Oh, ayat tadi tak boleh. Ayat tadi cerita pasal neraka, takkan pun neraka pula.
Contoh bila cerita tentang kejayaan, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, kita boleh ambil perkataan najah tu, bohlah apa-apa najah tu kan cerita berjaya kan. Apa-apa nama yang memberi maksud yang baik, walaupun kita nak ambil daripada Quran, tapi tanyalah ustaz dulu, ustazah dulu kan, ni asal ada Quran ambil. Itu saya dengar, saya gelak mula-mula. Tak baiklah sebenarnya, cuma nak tergelak tu pasal tak kena sangat. Media satu sekolah rendah, saya dengan Biu Fakrul, seorang budak ni nama Tony, apa benda tak belakang nama. Saya kata, Tony dahsyat, ingat keturunan. Tanya ambil mana? Ayah kata ambil dalam Quran. Kata mana pula? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tony. Saya gelak, lepas tu Fakrul kata, Syekh jangan gelak Syekh, siang kat dia. Kata betul juga. Kita dengar tu punya apa? Dia asal ada Quran ambil. Jaga. Khanazir ada dalam Quran ke? Khinzir tu. Tanya dulu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada ahlinya jika kamu tak tahu. Jadi ustaz-ustaz ramai dia tanya, tu imam kita dia tanya, ustaz nama ni boleh tak? Dan nama yang baik, sebab apa dia akan jadi doa kepada si anak tadi. Dan begitulah tanggungjawab yang lain-lain kita sebutkan tadi. Jika ia dilakukan, pastilah usia anak ini akan dihabiskan semata-mata untuk mencari kesenangan dan membuat perkara yang tidak baik saja. Sebab apa kita tak ajar dia dengan agama, ajar dia berhias yang melampau, bergaul dengan kawan yang jahat kita sebut tadi, maka anak tu akan terbiasa dengan hidup yang sedemikian. Dan yang ni banyak. Sebab tu Imam Tirmizi ada sebut satu hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhahu alaihi salam. Imam Tirmizi kata tentang sikap umat manusia akhir zaman yang Nabi sebut, kalau dibuat maka tunggulah bala Allah. Benda ini disebutkan oleh guru kami Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam hafizahullah dalam kitab beliau 40 hadis akhir zaman. Hadis yang ke-35 disebut apa? Idza fa'alat ummati, Nabi kata kalau umat aku buat 15 khaslatan, 15 jenis dosa dan maksiat ini, halla bihal bala, kamu tunggu bala Allah. Di hujung hadis tu Nabi cerita tentang Allah akan hantar angin yang panas. Macam mana sifat dia, Allahu a'lam. Allah akan goncangkan muka bumi, bahasa kita sekarang gempa lah. Allah akan ubah manusia menjadi beruk ataupun khinzir, babi. Dan Syekh Fahmi syarah kat bawah tu, kalaupun tidak pada fizikal tapi akhlak. Ramai gitu kan, yang kalau tutup muka ingat beruk punya orang, yang perangai macam khinzir ada. Saya sebut ni kenapa? Tuan-tuan baca balik, buat research sikit tentang apa nama, cara khinzir mengawan. Siapa bentang? Saya lupa dah. Saya dengar pembentang. Khinzir ni bila mengawan, yang betina di bawah naik, yang jantan seekor. Yang seekor ni tolong tahan takut jatuh. Turun seekor ni, hak ni naik pula. Mana dengan mudahnya menghalalkan benda. Tapi tak apalah, dia tu babi, selesailah. Tapi manusia dia tak gitu. Ada yang melacurkan diri untuk benda yang sedikit. Tuan-tuan tengok je lah ya. Dalam sehari dua ni di surat khabar saya pening kepala. Saya tengok statistik daripada LPPKN 4 bulan pertama, ada 13,891 kes anak luar nikah yang didaftarkan 4 bulan. 13,891 kes. Tu daftar, yang tak daftar wallahu a'lam. Yang zina tak ada anak wallahu a'lam. Sikit kepala. Ni perangai siapa ni? Perangai babi tadi lah. Sebab tu Nabi sebut akan jadi. Dan punca mereka jadi macam tu sebab apa? Ada 15 jenis dosa. Antara yang sangat dekat dengan remaja ni adalah apabila muzik yang lara, yang lalai banyak dimainkan. Berjoget manja. Mereka menjadikan para qusas, penglipu lara, atau bahasa sekarang artis yang pelik-pelik. Ada yang kita nampak artis tapi bagus. Contoh kita ambil kumpulan Hijaz, nyanyi lagu Selimut Putih. Siapa nak berjoget dengan lagu tu? Yang tu tak apalah. Ni lagu pelik-pelik, akhirnya anak-anak ikut. Kalau tuan-tuan nak test, kita boleh balik test. Yang ni bukan kata tuan-tuan, saya pun risau. Dia ada anak. Anak pun tengah sekolah, lagi kita risau. Persekitaran yang sangat tidak membantu. Itu yang Nabi sebut. Itu belum kira dalam rumah. Nabi kata apa? Wa'aqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu. 3 benda ni hampir setiap rumah berlaku. Wa'aqa ummahu, anak yang derhaka kepada ibunya. Saya simpan, kalau tuan-tuan nak saya boleh bagi lebih daripada 200 keratan akhbar. Yang anak tetap mak dia, hanya sebab minta duit tak bagi. Yang hempuk kepala ayah dengan TV hanya kerana suruh slow volume TV. Kita lu angkat kepala ke ayah tak berani. Serentak mujur TV besar ni sekarang. Kalau TV lama besar ni arwah ayah.
Yang tolak mak jatuh daripada rumah flat tingkat 14. Dan semua ini berlaku di sekitar kita. Nabi sebut lama dah benda ni. Anak yang derhaka kepada ibu ni. Akan tetapi wa barra sadiqahu, dengan kawan-kawan dia baik. Bukan salah baik yang kawan, tapi dengan mak dia buat macam binatang, dengan kawan-kawan okey. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kadang-kadang kita pun terasa suruh anak barang tolong mak je pergi kedai beli makan, mak tak larang. Kejap sibuk gini. Tengah masa sama kawan telefon, free futsal jom. Tadi tak larat tu, ni boleh tak? Wajafa abahu, mereka memusuhi, menjauhi ayah mereka, bergaduh perang ayah banyak. Yang kes tumbuk ayah, yang kes macam-macam, yang kita rasa dengan logik akal kita macam pelik, tapi ia telah berlaku. Itu berlaku dalam masyarakat kita mutakhir. Dan Nabi kata semua itu penyebab bala Allah Ta'ala turun. Belum kira lagi wa yadhhar zina. Zina yang berluasa, tengok kat mana-mana boleh. Dulu tempat kita kalau degih itu kira pelik, sekarang ni melambak. Yang paling latest boleh sebut ni sebab surat khabar akan jadi semua. Pelajar darjah 5 kena tangkap di sekolah sebab bersalin. Darjah 5 beranak di sekolah. Start zina umur apa wallah alam. 3 minggu lepas budak 12 tahun rogol bayi umur 4 tahun. Punca tengok video lucah. Telefon siapa? Ayah. Wallahiyazubillah. Itu realiti. Sebab apa dibiasakan dalam bi'ah sekitar yang teruk. Kami duk main dengan budak-budak ni, jumpa macam-macam. Takut. Sangat takut. Dan banyak benda yang tak tercapai di akal kita. Kebetulan tajuk ni kita bab ni sekarang, saya cerita sikit dengan realiti semasa bagi kita perasan. Tuan-tuan, mungkinlah kebanyakan anak dah besar dah, tapi cucu kita tu, a part of our family, kena tengok. Adalah sekolah dekat ni, saya baru je dekat ni. Hari Rabu, hari Rabu kau kurikulum 2 minggu lepas. Sampai je kat sekolah, cikgu cek nama tak ada. Form 1 jalan kaki 2-3 km pergi keluar daripada sekolah, kemudian ambil Grab pergi ke shopping mall, kena tangkap kat sana dengan polis sebab dia sekolah. Form 1 perempuan seorang-seorang. Sebab apa dibiasakan dengan biar tu? Ikut saya lah, mak saya tak marah. Habis. Ikut saya lah, ayah saya tak kacau. Ustaz nak kacau buat apa? Tak apalah, so pakat-pakat sama-sama duduk di neraka lah kata. Itu kita jumpa dah tu. Macam-macam jenis tu lah. Saya pun risau sebab anak saya sekolah. 2 orang sekolah ni, perempuan pula tu. Benda ni kita kena pakat tengok. Maka kata musanya apa nak buat bila menyedari hakikat ini? Maka dari mula sejak dia dilahirkan lagi, perlulah diberi perhatian yang sangat teliti. Pengasuh dan penyusunya pun hendaklah dipilih daripada wanita yang salihah, kuat pegangan agamanya. Ini ada 4 ciri. Makanan sentiasa yang halal dan menuturkan perkataan yang baik. Nak pilih pengasuh bukan tengok mana murah. Betul lah faktor ekonomi satu bab. Sebab tu ada suami isteri yang bincang, tak apalah, dia kata awak berhenti, suruh isteri dia berhenti. Suami je kerja, susah sikit lah. Tapi hantar kau pengasuh, dia kata balik anak jadi pelik. Tak, kata tuan-tuan saya pun risau lah, kali suruh isteri duduk rumah, awak tak payah kerja, dia kata. Dah anak balik rumah cakap endon, sudah duduk dengan bibi. Kita pun pening. Eloklah bibi pun lari dah, awak lari dengan duit-duit je. Tak apalah, kafarah. Garuk kepala kat kita pun, duit pula duit untuk madrasah. Kita kumpul lah kan, duit kuliah ni kumpul patut hantar ke kita punya pondok. Dia ambil, garuk kepala. Tak apalah. Tapi itu dah realiti. Sebab apa? Nak pilih pengasuh pun kena tengok. Nak menyusukan anak, apatah lagi nak jadi darah daging. Yang dia minum tu susu daripada si ibu yang menyusukan, nak jadi darah daging. Kalau kita tak ambil penyusu luar, itu isteri kita pun kena bagi tertib elok. Solatnya bagaimana, Qurannya bagaimana, tarbiyah ke atas dia dari sudut agamanya bagaimana. Dan itu semua tanggungjawab suami. Jadi suami ni bukan senang. Bukan senang. Saya yakin tuan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang ada depan saya lebih pengalaman. Saya baru 11 tahun kahwin, anak baru nak masuk 4, anak sekolah rendah kan, tadika ni baru nak lahir seorang kan. Tapi tuan-tuan lebih pengalaman, kita tahulah proses tarbiyah ini bukan benda yang mudah, besar dan panjang. Tapi ayah-ayah, suami-suami kena ingat, ini bebanan di atas bahu kita, nak kena jawab akhirat esok. Maka kena perkemah. Jadi kita pakat-pakat buat. Malam ni boleh start dah.
Lepas isyak nak buat apa? Kita sebut dulu. Kita ambil fawaid yang disebut oleh Khatib Syarbini rahimahullah. Lepas isyak budayakan majlis ilmu kat rumah. Biar sampai anak minta, tu lebih baik. Lepas isyak duduk buat sama ada majlis simak hadis, halaqatul Quran ataupun halaqatul zikr ataupun ilm ataupun terima tetamu mana-manalah. Duduk baca Quran dengan anak 1-2 ayat tadabbur. Baca hadis Nabi SAW. Macam saya cuba usahakan, dipesan kalau kami ulang kali saya cubalah walaupun tak dapat. Malam ni confirm tak dapat. Lagi ada press conference tak pukul apa habis. Saya baca Syama'il dengan anak-anak, duduk cuba baca. Bila nak habis, tak apalah bila nak habis. 4 tahun pun 4 tahun lah, tak apa. Baca sesuatu cerita pada dia. Bukan sekadar baca hadis, kita sedang ceritakan kepada dia seorang kekasih yang sangat agung. Mudah-mudahan dia ikut. Nak ikut kita pun mungkin banyak silap dosa. Biar dia ikut Nabi SAW. Kita tumpang tolong cerita. Baca Quran, ingat pesan kat dia, Allah pesan begini, Allah pesan begini. Kalau kita cakap mungkin tak kuat pasal kita banyak dosa. Kalamullah, insya-Allah itu lebih selamat. Baik. Cukup dekat pertama tu. Saya dah telah berbunyi. Saya pun nak kena bergegas ke sana sebab saya kena imam kat sana. InsyaAllah kita jumpa bulan depan kalau panjang umur, sihat, mudah-mudahan insyaAllah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang terlibat dengan korban dakwah Quran. Kita berjaya selesaikan amanah tuan-tuan. Cuma tahun ni paling getir. Polis yang escort 2 biji kereta depan kena bom. Kereta kami selamat, alhamdulillah. Tapi pengalaman yang agak seram sikit lah tahun ni, first time. Sebab mereka baru berlaku rampasan kuasa katanya, so benda baru. Tapi ala kulli hal Allah selamatkan semuanya. Batuk demam sikit tu biasa. Terima kasih banyak-banyak. Cuma insya-Allah memandangkan kita pergi hari tu hanya 10,000 naskah lebih, kita nak pergi sekali lagi bulan 10 ke sana untuk wakaf Quran. Sebab bila kita pergi, satu masjid ada 2 naskah kot macam tu, 2, 3. Dan Quran dia uzur lah. Maka bila tak cukup, saya janji, berani berjanji pula itu. Tak apalah kami usul, saya kata 50,000 naskah, kita nak agih 5 tempat, dapatlah seorang 10,000 naskah. Kalau nak bahagi memang tak cukup lagi, tapi itu je kita mampu. Kita target 50,000 dalam masa 2 bulan. Satu tempat camp pelarian ada dalam 2 juta lebih orang. Jadi kita apa yang terdaya kita usahakan. Tuan-tuan ni saya merayu, saya tak pernah merayu, malam ni merayu. Tuan-tuan yang boleh bantu, kita sangat minta. Maklumlah kat siapa-siapa pun nanti saya bagi kat Haji Manu, boleh WhatsApp pada orang lain. Mudah-mudahan misi kita 50,000 naskah. Walaupun satu naskah harganya RM30, tapi kalau 50,000 kita perlukan 1.5 juta juga untuk misi ini. Mudah-mudahan Allah realisasikan insya-Allah. Sekadar itu dulu, saya minta maaf banyak-banyak, tak boleh tunggu malam ni. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل وجعلنا صراطك المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم من المصدقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.